Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah Raja-Raja Brunei yang agung sepanjang zaman. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Brunei, satu-satunya negara yang berasaskan kebudayaan, sistem dan bahasa bangsa Melayu yang masih lagi wujud selain daripada Malaysia. Walaupun Malaysia sudah bercampur dengan pelbagai kombinasi, tetapi akarnya dapat dijejak sehingga ke negara bangsa berasaskan bangsa Melayu. Selain daripada Brunei, Indonesia sudah lama hilang semangat kemelayuan selain di wilayah seperti Selatan Borneo, Riau dan Palembang serta Jambi. Singapura sekadar bertopengkan Melayu manakala Selatan Filipina dan Selatan Thailand masih lagi berjuang mendapatkan negara bangsa berasaskan bangsa Melayu mereka. Titipkan doa kepada saudara sebangsa dan seagama di Filipina dan Thailand. Semoga semangat jihad mereka demi agama dan bangsa tidak pernah luntur. Berbalik kepada Brunei, oleh kerana mereka ialah saudara jauh sebangsa dan seagama, maka moleknya kita sebagai Melayu semenanjung dan rumpun-rumpunnya mengenali betapa Brunei tidak pernah lokek dengan sejarah sultannya yang agung dari zaman purba sehinggalah ke hari ini. Maka izinkan kami menitip 4 nama yang akan kami bicarakan kali ini. Sebenarnya sejarah keagungan Brunei sudah pun dicatatkan terlalu lama, sangatlah lama. Rekod tentang kerajaan ini pernah berada di bawah Empayar Sriwijaya dan juga Majapahit. Namun, ketika Majapahit mengalami era kejatuhannya, maka bermulalah era kebangkitan Brunei dalam sejarah Nusantara. Sebelum ini hanya dikenali sebagai jajahan atau naungan dua empayar hebat Nusantara. Perlu diketahui bahawa di Brunei, dalam sejarah penulisan kuno Cina seawal kurun 7 hingga 8 Masehi dan 644 Masehi, nama Moloyo, Melayu, sudah mula bertapak di Ponik Brunei. Ini bermaksud Melayu sudah lama wujud di bumi Brunei. Sultan Muhammad Shah 1363 hingga 1402 Masehi. Kesultanan Brunei hari ini tidak akan berdiri tanpa jasa daripada pemilik nama Awang Alak Batata ini. Segala kegemilangan Brunei yang wujud selepas itu pastinya dimulakan oleh Awang Alak Batata, atau namanya Sultan Muhammad Shah. Baginda menukar nama kepada Sultan Muhammad Shah. Maka moleknya sebelum kita mengenali Sultan Brunei yang agung, kita mulakan cerita dengan serba sedikit kisah tentang pengasas Kesultanan Brunei ini. Baginda dikatakan dikahwinkan dengan anak Raja Singapura purba lama, bernama Puteri Dayang Pingai pada tahun 1368. Mempunyai rekod menghantarkan utusan ke China dan mengahwinkan anak perempuannya yang bernama Puteri Ratna Dewi berkahwin dengan adinda kerabat Maharaja China iaitu Ong Sam Ping. Tidak banyak yang diketahui tentang Sultan Muhammad Shah, tetapi perlu untuk kita kenal pengasas Kesultanan Melayu Brunei hari ini, kerana dari legasinya nanti akan muncul raja-raja Melayu yang hebat dalam sejarah Brunei. Sultan Sharif Ali 1425 hingga 1432 Masehi. Baginda merupakan seorang ulama yang berketurunan Taif. Dari semenanjung Arab hari ini, Baginda juga merupakan menantu kepada Sultan Ahmad atau nama lainnya Awang Patih Berbai. Isteri Baginda bernama Puteri Ratna Kesuma. Oleh kerana Sultan Ahmad tidak mempunyai waris lelaki, maka Sharif Ali mengambil ahli pemerintahan daripada mertuanya.
Tetapi sebelum itu, perlu diketahui bahawa baginda dikawinkan dengan anak perempuan Sultan Ahmad iaitu Puteri Ratna Kesuma adalah kerana jasanya yang terlalu besar berdakwah dan menyebarkan Islam di bumi Brunei. Sharif Ali adalah dikatakan berketurunan daripada susu galur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti mana nenek moyangnya. Sharif Ali membawa nama Ahlul Bait dengan sebaik-baiknya. Bukti kuat yang mengatakan bahawa baginda berasal dari Taif adalah berdasarkan kepada pusaka peninggalan baginda iaitu pedang si bongkok yang masih tersimpan dan dipelihara oleh Sultan-Sultan Brunei sebagai pewaris turut-temurun. Bentuk dan keadaan pedang si bongkok ini sama seperti pedang yang tersimpan di Muzium Islamiah, Mesir. Pedang yang seumpama dengannya biasanya dihadiahkan oleh kerajaan Turki kepada dua amir iaitu Amir Mesir dan Amir Mekah dan digunakan dalam sekitar abad ke-14 dan 15. Ini jelas menunjukkan bahawa Sultan Sharif Ali itu datang dari Mekah dan berkemungkinan besar pernah menjadi Amir Mekah sewaktu Mekah di bawah pemerintahan Kesultanan Turki Uthmaniyah sejak tahun 1520. Untuk pengetahuan semua, Brunei di bawah pemerintahan Sharif Ali memasuki era agama Islam tumbuh dengan suburnya. Sharif Ali merupakan seorang sultan yang sangat alim sehingga mendapat gelaran Sultan Sharif Berkat. Betapa Islam diangkat ketika pemerintahan baginda apabila baginda menjadi sultan pertama dalam sejarah Brunei yang membina masjid dengan harapan agar pembinaan masjid itu Syiar Islam akan berkembang. Bahkan usaha Sharif Ali untuk memastikan syariat Islam terbela bukan berhenti dengan membina masjid sahaja. Baginda dicatatkan juga sebagai mengharamkan pemakanan daging babi di Brunei atau sesiapa yang berbuat demikian selagi berada di bawah jajahan Brunei akan dihukum mati. Bukan itu sahaja, baginda juga tidak pernah melupakan aspek pertahanan Brunei apabila mengarahkan pembinaan kota batu pertama di Brunei, yang juga dinamakan sebagai Kota Baru, kira-kira satu batu lokasinya daripada Bandar Seri Begawan di Brunei hari ini. Sultan Nakhoda Ragam Aka Sultan Bolkiah 1485 hingga 1524 Masehi. Sesungguhnya, kegemilangan Brunei di puncak keemasannya adalah di bawah pemerintahan baginda. Untuk pengetahuan semua, baginda Nakhoda Ragam atau nama lainnya Sultan Bolkiah merupakan salah satu daripada konqueror dalam sejarah Melayu yang harus kita banggakan. Kalau Aceh boleh berbangga dengan wujudnya konqueror seperti Sultan Iskandar Muda, kalau Kedah boleh berbangga dengan wujudnya konqueror seperti Sultan Muhammad Jiwa yang membina empayar menjauh sehingga ke Burma. Kalau Sriwijaya terkenal dengan tokoh penakluk hebat seperti Dharanindra dan Dapunta Hyang Srijayanasa, atau Majapahit berbangga dengan penakluk hebat seperti Raden Wijaya dan juga Patih Gajah Mada, maka orang Melayu Brunei harus berbangga dengan kewujudan tokoh penakluk seperti Nakhoda Ragam. Untuk rekod, Empayar Brunei di bawah Nakhoda Ragam membentang keseluruhan pulau Borneo seperti Sambas, Tanjung Pura, Kota Waringin, Banjarmasin, Pasir, Kutai, Bulungan dan lain-lain lagi wilayah yang terkenal dalam Borneo. Bahkan tidak cukup dengan itu, empayarnya sampai pula ke Kepulauan Sulu, Palawan, Mindoro, Keramaian hingga Luzon dan Manila. Baginda berjaya menewaskan Raja Sulu dan Luzon dalam melebarkan empayarnya. Kekuasaan Brunei dirasai dari seluruh Borneo hingga ke kota Seludong di Luzon, Filipina, kini dikenali sebagai Manila. Pada zaman baginda jugalah Brunei mula mencapai zaman kegemilangannya. Brunei muncul sebagai sebuah pusat perdagangan yang masyhur di Asia Tenggara selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis.
Syiar Islam turut dikembangkan dengan meluas oleh Brunei sehingga ke utara Filipina, sehingga melahirkan beberapa buah kerajaan-kerajaan Islam yang kecil di Filipina seperti Pampanga, Tundun, Tondo dan kota Seludong, Manila. Kesemua negeri-negeri kecil ini berfungsi sebagai kerajaan satelit state bagi Empayar Brunei di bawah Sultan Bolkiah ini. Baginda digelar Nakhoda Ragam kerana kegemarannya bermain kecapi dan gendang semasa mengembara di seluruh kepulauan miliknya. Baginda juga gemar membawa segantang lada hitam dalam kembaranya. Sepanjang perjalanan, Baginda akan mencampakkan sebiji lada di kawasan jajahannya, sehingga habis segantang menunjukkan kekuasaan empayarnya. Baginda Nakhoda Ragam dikatakan berkahwin dengan puteri Sulu yang bernama Puteri Laila Mencanai. Baginda mangkat pada tahun 1524. Terdapat sebuah kisah unik tentang kemangkatan Baginda. Ketika Baginda sedang bermanja di pangkuan isterinya, Baginda dikatakan tercucuk akan jarum emas yang ketika itu sedang digunakan oleh isteri Baginda untuk menjahit, lalu Baginda Sultan pun mangkat. Baginda dimakamkan di Kota Batu yang didirikan oleh nenek moyang Baginda iaitu Sultan Sharif Ali. Pemerintahan Empayar Brunei diteruskan oleh putera Baginda, Sultan Abdul Qahar. Sultan Saiful Rijal 1533 hingga 1581 Masihi. Usaha sultan-sultan sebelum Baginda seperti Nakhoda Ragam menyebabkan Islam bertapak dengan kukuh di Filipina sebelum kemasukan Sepanyol. Namun ketika kemasukan penjajah Sepanyol ke Nusantara, maka sinar Islam yang mula berkembang di Filipina mula dirisaukan oleh Sepanyol. Ketika Ferdinand Magellan mula-mula sampai di Borneo, mereka tidak berani untuk mengusik Brunei yang dilihat sebagai kerajaan yang sangat kuat, sebaliknya mengalihkan pandangan mereka ke Pulau Luzon. Kedatangan Sepanyol di rantau ini dilihat sebagai satu misi keagamaan untuk menyebarkan ajaran Kristian. Gereja Katolik memainkan peranan yang besar dalam ekspedisi mereka. Dalam usaha menyebarkan ajaran Kristian inilah mereka melihat Brunei sebagai penghalang yang paling besar. Punca kepada konflik di antara Sepanyol dan Brunei bermula atas sepucuk surat yang ditulis oleh Dr. Francisco de Sande untuk Sultan. Antara kandungan surat ini adalah ia mendesak Sultan Saiful Rijal supaya tidak menghantar pendakwah-pendakwah Islam ke Kepulauan Filipina dan Borneo lagi, dan membenarkan paderi Katolik masuk menyebarkan Kristian di Brunei. Kandungan surat tersebut turut menghina agama Islam dengan mengatakan bahawa agama Islam adalah agama sesat yang jahat dan agama Kristian adalah agama yang sebenar. Sultan Saiful Rijal amat marah lalu mengoyak-ngoyakkan surat tersebut. Bagi Sultan Saiful Rijal, penghinaan pihak Sepanyol terhadap agama Islam adalah sesuatu yang amat biadab. Jika kita membaca penulisan dari sejarawan barat tentang perkara ini, akan kita dapati bahawa mereka menggambarkan yang Sultan Saiful Rijal bertindak agresif tanpa sebab musabab yang munasabah. Sebaliknya, kita tahu mengapa Sultan begitu marah dengan Sepanyol. Ia adalah kerana Sepanyol dengan terang-terangan menghina Islam. Selain itu, tindakan Sepanyol menyerang kerajaan kaum muslimin di Filipina seperti di Luzon, Sulu dan Cebu adalah suatu penghinaan terhadap kedaulatan Brunei sendiri. Hal ini kerana keluarga diraja Sulu dan Luzon adalah bersaudara dengan Brunei iaitu Raja Sulaiman di kota Seludong, Manila sekarang, dan Raja Lakandula di kota Tundun. Raja Sulaiman mempertahankan kota Seludong atau Manila dengan hebat, namun Baginda syahid pada 3 Jun 1571. The Legazpi berjaya menduduki Manila dan mengisytiharkan Manila sebagai pusat pemerintahan Sepanyol di timur. Keturunan Raja Sulaiman beberapa kali cuba menawan kembali Manila tetapi tidak berjaya. Bermula dari situ, maka satu persatu wilayah Islam di Filipina dihapuskan.
Pada Mac 1578, Dr. Francisco de Sande, Kapten Sepanyol di Manila bertolak ke Brunei dengan 40 kapal perang. Ia sampai ke perairan Brunei dan mengutuskan surat kepada Sultan Saiful Rijal meminta baginda menerima paderi Kristian. Baginda tidak menerimanya dan tidak mahu mengalah kepada musuh Islam. Pada 14 April 1578, De Sande melanggar Brunei dengan serta-merta armada Sepanyol membedil kapal-kapal perang Brunei yang sebanyak 50 buah. Askar-askar Brunei yang tidak bersedia tidak dapat berbuat apa-apa apabila armada mereka hangus dan tentera Sepanyol menyerang Kampung Ayer. Istana Sultan akhirnya dapat ditawan dan semua harta benda Sultan dan penduduk dijarah mereka. Namun Sultan dan para pengikutnya berundur ke Jerudong. Setelah ke Jerudong, Sultan kemudian berpindah pula ke Pulau Raja. Bendahara Sakam yang mengiringi Sultan kemudian kembali ke Brunei dan menghimpunkan pahlawan-pahlawan Islam. Catatan Barat ada menyebut bahawa mudahnya serangan terhadap Brunei oleh Sepanyol adalah disebabkan oleh pembelotan dua orang pembesar Brunei yang tidak berpuas hati dengan Sultan. Pada 1578, Pangeran Bendahara Sakam memimpin serangan ke Brunei dengan lebih daripada 1,000 orang pahlawan. De Sande dapat dikalahkan dan lari meninggalkan Brunei. Pasukannya dikejar sehingga ke Nausong, Sabah. Dalam catatan pihak Sepanyol tidak disebut langsung mengenai serangan balas yang dilakukan oleh Bendahara Sakam. Sebaliknya, tentera Sepanyol dikatakan terpaksa meninggalkan Brunei kerana mereka mendapat penyakit taun dan cirit-birit sehingga ramai di antara tentera mereka mati. Sebelum mereka meninggalkan Brunei, pihak Sepanyol yang marah dan geram dengan sengaja membakar Masjid Agung Brunei. Mereka turut memusnahkan makam Sultan Bolkiah, banyak harta rakyat dan Sultan diambil. Pada 4 Mac 1579, Sepanyol datang lagi diketuai oleh Kapten Don Juan Ars de Sadornil. Namun akhirnya mereka berundur kerana melihat pertahanan Brunei yang terlalu kuat. Brunei kali ini memang telah bersedia dengan angkatan mereka. Hal ini menggerunkan Sepanyol. Sepanyol silap di dalam menilai orang Melayu Brunei. Orang Melayu Brunei bukan selemah seperti tamadun Mesoamerika seperti tamadun Maya, Inca dan Aztec yang pernah mereka tundukkan dahulu. Kisah Perang Kastila yang kami catatkan di dalam ini juga menunjukkan betapa Sultan Saiful Rijal adalah seorang raja yang sangat tabah, cekal dan gigih, bukan sahaja mempertahankan negara, agama dan bangsanya, tetapi saudara sebangsa dan seagama yang menjadi mangsa penjajah durjana.